Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita diberi Allah kesempatan sekali lagi untuk kita kembali bersiaran sempena ulang tahun ke-74 UMNO yang telah ditubuhkan pada bulan Mei 1946. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa tuan-tuan dan puan-puan, dan kami pun berlangsung di tempat yang istimewa. Kami rasa teruja sedikit lah kerana selalu kita duduk dalam studio ataupun bersiaran langsung melalui Skype di era PKP ni. Tapi hari ini kita berpeluang untuk bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Apa khabar aku? Sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Sihat, ya. Syukur kita tengok Tengku Razali pun sihat, ceria, masih bersemangat ya. Dan kita berlangsung daripada Langgak Golf dan alhamdulillah kita rasa seronoklah hari ini. Environment yang lain, suasana yang lain, dan InsyaAllah mudah-mudahan kita ada banyak yang kita nak gali daripada Tengku pada hari ini. Untuk mendepani cabaran ni Tengku kalau Patik boleh tanya, terdapat banyak cabaran yang ada di hadapan kita, seperti mana yang Tengku sebutkan tadi, dari sudut ekonominya, dari sudut politiknya, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Dari sudut kacamata UMNO sendiri, pada pandangan Tengku, apakah yang perlu UMNO perhatikan dalam mendepani cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita? Suka tak suka, kita kena terima hakikat bahawa kita ditolak rakyat. Pertama kali dalam pilihan raya umum tahun 2018. Kita ditolak rakyat walau apa pun kita kata, kerana rakyat telah menerima dakwaan ataupun hujah yang dikemukakan oleh orang yang menentang kita. Kita kata fitnah, kita kata ini semuanya propaganda, tetapi hakikatnya kita kalah. Apabila kita kalah, berarti apa yang disarankan oleh orang lawan kita dulu ataupun tempoh hari telah diterima oleh orang ramai. Bukan saja oleh kerana orang ramai menerima hujah itu, tetapi parti kita pun berpecah. Kalau tidak, mustahil kita tengok macam negeri Johor misalnya, yang kita agung-agungkan sebagai kita punya benteng. UMNO kuat di situ. Kita kalah. Saya terkejut apabila saya dengar keputusan Johor kalah. Sebab UMNO Johor adalah bahagian yang paling kuat dalam parti kita. Tetapi kalah kerana perpecahan. Perpecahan di kalangan pimpinan. Perpecahan di peringkat kecil pun. Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita. Dan bukan saja Johor, ada tempat-tempat lain pun. Maaf saya sebut nama Johor. Tetapi terserlah sekali. Kita ditolak oleh rakyat. Dan tak boleh kita terima bahawasanya kita sepanjang masa akan ditolak oleh rakyat. Kenapa yang dosa kita? Sejak merdeka sampai sekarang, macam-macam kita telah lakukan. Macam-macam dasar kita telah buat menjamin negara ni selamat. Kita, isteri kita, anak kita ke sekolah, ke pasar, kita tak bimbang, tak khawatir. Cuma sekali berlaku Mei 13, ada pergaduhan antara kaum. Itu pun berlaku di Kuala Lumpur saja, tak berlaku di tempat-tempat lain. Kerana kita walaupun berbeza dari segi keturunan Cina, India, Melayu dan lain-lain lagi, tetapi kita dapat hidup bersama. Tak ada kata kita ni bimbang oleh kerana kita berselisih dengan orang keturunan lain. Tak ada rasa itu. Sebenarnya kita dah hidup sebagai satu kumpulan rakyat yang boleh bersatu padu, boleh bekerjasama. Jadi kita dapat macam-macam. Sekolah kita bina bukan 100, 200, 1000 kita bina sekolah. Murid-murid sekolah juta, tak timbul masalah. Adalah masalah, ada yang orang yang mendapat pendapatan kurang daripada yang lain. Jadi yang kurang tu kita terpaksa beri bantuan. Itu pun kita bagi. Kita bagi one off lah, macam-macam. Kita reka supaya memudahkan
anak-anak kita dari kampung ke sekolah dan sebagainya. Tak ada jalan, kita bina jalan. Kalau pergi ke mana-mana peluang negara, tidak ada rangkaian jalan seperti ada di Malaysia. Barangkali Sabah, Sarawak kurang sikit. Tetapi kita ni sudah pun mengadakan network yang paling baik. Tak ada satu tempat yang tak boleh balik hari. Kalau kita pergi ke Johor Bahru pun kita boleh balik hari. Saya orang Kota Baru, saya pergi ke Kota Baru boleh balik hari. Bertolak selepas subuh, saya boleh sampai ke sana, saya boleh balik kemari malam. Macam ke Gua Musang, saya boleh ulang alik 2 kali satu hari. Maknanya kita ada network yang bagus. Walaupun jalan-jalan raya tu tidaklah first class semuanya, tetapi tak ada tolak banding. Kalau pergi ke England pun, jalan-jalan dia sempit pada kita. Betul. Berlubang dan sebagainya. New York, kota raya yang paling besar dalam dunia, berlubang-lubang, taksi tu kena lari lah. Tetapi bandar kita lebih baik. Tetapi saya mahu bandar raya kita ni lebih baik daripada apa yang kita lihat dan rasa sekarang. Pendek kata, kita dah buat macam-macam. Tapi ada orang yang menjadi pemimpin UMNO barangkali tak ingat tu. Kerana ramai orang kita, orang Melayu kita masih di kampung, masih di luar bandar, masih susah dengan kehidupan dia. Itu yang kita nak bela. Banyak orang bertanya kepada saya, kita dah merdeka 60 tahun lebih, mengapa pendapatan kita tak besar? Mengapa per kapita kita masih kecil? Saya kata kita sememangnya rasa terkilan juga dengan hasil ini. Tetapi kita dah laku segala-galanya. Tetapi kerana barangkali kita titik berat banyak perkara, tidak tumpu kepada satu perkara atau 2 perkara sahaja. Itu sebab kita hidup dalam keadaan yang aman. Dan apatah lagi Tuhan kurnia kepada kita bumi yang bertuah ini. Tak ada gempur bumi, tak ada ribut taufan, tak ada macam-macam. Jadi kita dapat hidup dengan baik. Tak ada kebimbangan bagi kita. Sekarang kita nak lengkapkan apa yang mesti dilengkapkan kepada orang kita, rakyat kita. Dan ini membuka kepada satu perbincangan mengenai tadi Tengku dah sebut tentang perpecahan, dan sekarang ini ramai pihak juga bercakap tentang agenda penyatuan. Tetapi malangnya cakap-cakap agenda penyatuan ini kadang-kadang bermain hanya di bibir, tetapi pelaksanaannya lain. Begitu juga dengan apa yang dihadapi oleh UMNO itu sendiri. Untuk menuntut kepada agenda penyatuan dalaman itu sendiri merupakan cabaran. Nasihat Tengku dalam hal ini? Masalahnya orang kita, sikap orang kita yang jadi pemimpin rasa dia tu besar sangat. Datangnya coronavirus, cabut lari, takut. Nak keluar rumah pun takut. Besarnya orang dalam UMNO ni, keedahnya. Sebenarnya kita tak besar mana. Tetapi kita ni ragap lebih daripada apa. Jadi itulah sebab orang kadang-kadang pandang rendah kat kita. Oleh kerana kita ni selalunya bersendiwara sesama kita. Tengok, kita kalah 2018, semua hilang kuasa. Tak ada siapa tegur, tak ada siapa peduli. Adalah orang yang beri pandangan kepada kita sikit, tetapi tidak seperti dulu masa kita berkuasa. Jadi ini barangkali Tuhan mahu ajar kita, mahu kita insaf sikit, bahawa tak ada segala-gala, semua yang diberi ini tidaklah kekal selama-lamanya. Satu hari Tuhan akan cabut. Nak suruh kita insaf, nak suruh kita sedar bahawa kita ni tak sebagaimana yang kita rasa. Jadi saya rasa bagus juga kita kalah barangkali, supaya beri kesedaran kepada kita, kita ni bukanlah apa sangat. Jadi ini pun macam ancaman daripada COVID-19 ni pun saya rasa ujian daripada Allah. Nak suruh kita sedar. Benda yang tak nampak kita tengok pun takut kita. Bandar semua jadi bandar hantu. Tak ada orang nak keluar.
Padahal bukanlah kerajaan keluarkan tentera dengan senapang, dengan mesin gun. Tak ada, cuma nasihat saja. Adalah yang buat sekatan jalan, nak tengok supaya dia orang patuh, mana yang tak berapa faham dengan undang-undang kita. Tetapi kebanyakannya patuh kepada undang-undang kerana takut kepada penyakit ni. Sebab tak ada ubat. Tak ada ubat lagi. Dan katakan barangkali hujung tahun ni boleh keluarkan ubat. Vaksin. Ya, vaksin. Yang India akan buat dengan kerjasama daripada Oxford University. Dan mungkin orang kita pun ada penglibatan dari Malaysia. Tetapi walau bagaimanapun, ini satu ujian yang Tuhan telah tunjuk kepada kita. Dan daripada pemerhatian banyak penganalisis politik, mereka sudah mula melakarkan untuk UMNO ini terus relevan di masa hadapan. UMNO harus perlu melihat menyeimbangkan antara kepentingan peribadi, kepentingan parti dan juga dengan kehendak rakyat. Jadi apabila dilontarkan statement seperti ini agak membuka mata kerana mungkin dalam satu sisi kita hanya melihat kepentingan parti, kepentingan mereka yang ada jawatan. Tetapi sekarang ini ada jabatan netizen, Tengku. Jabatan netizen ni kita tengok dia bagus. Dia powerful. Jadi banyak pengaruh, banyak desakan-desakan dibuat yang akhirnya kerajaan yang ada pada hari ini mendengar. Jadi sebagai orang lama dalam politik, apa nasihat Tengku kepada UMNO agar mampu menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan ini dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat? Kita semua ni dipengaruhi oleh materialism. Kalau kita sedar bahawasanya kita tak boleh dikongkong oleh harta benda atau duit, barangkali kita akan jadi lebih insaf. Kita akan rasa kita ni seperti manusia yang lain-lain juga. Apalah benda sangat, ada duit, tak ada duit. Kerana kita dilahir dengan tak ada duit pun. Tetapi ada setengah orang dah ada duit sikit, bukan main act lagi. Nak menunjuk. Sama juga apabila dalam parti politik seperti UMNO yang berkuasa begitu lama, dia rasa dia ni menguasai dunia. Sombongnya, berlagaknya, kerana ada duit banyak, orang naik cemu tau. Kalau tak ada orang nak cakap-cakap di belakang kita, tetapi kerana dia orang dah cemu, kerana kita dah menunjuk-nunjuk bahawasanya kita dah berjaya. Bukan soal kita nak berjaya, kita nak suruh rakyat berjaya. Itu yang penting. Perjuangan kita menerusi parti ini kerana ianya alat untuk kita guna bagi kepentingan orang ramai. Kita kaya, duduk diam-diam lah. Ni ada yang kaya, lompat lari. Ada yang lari 2 kali pun daripada UMNO. Sesudah dia, anak-anak dia buat duit dengan banyak, katanya lah. Tetapi kita patut insaf. Kita kaya, tak ada orang caci, tak ada orang maki. Asalkan kita buat ataupun kumpul duit tu dengan cara halal. Tetapi kita tak tahulah halal tak halal. Tetapi banyak orang kita masuk bukan buat apa, untuk rakyat Melayu ataupun sesiapa dan untuk negara, tiba-tiba jadi milioner, multi-milioner, jadi bilioner. Nak jumpa orang pun susah. Orang nak minta jumpa, tak nak jumpa. Minta derma pun tak nak bagi. Jadi saya rasa orang macam ni patut ditapis. Jadi saya nak sebut satu perkara sini. UMNO bermasalah kerana penggunaan wang. Politik wang menjadi parah dalam tubuh badan UMNO. Sekarang ni pemilihan, kalau tak ada duit tak boleh menang. Bukan nak menang semata-mata, tetapi setiap yang bertanding ataupun menawar diri untuk bertanding, dia guna wang. Dan orang tak boleh lawan dia. Bagi yang kaya raya, dia tetap menang. Asalkan duit tu sampai kepada orang
yang dituju lah. Tetapi yang sebimbangnya, takut ada orang di belakang. Kita dengar wakil-wakil rakyat diberi duit. Benar tak benar saya tak tahu, ini orang cerita. Diberi duit supaya wujudkan kumpulan di antara dia dan sebagainya. Kita ni di sini sementara saja. Nombor dua, kita ada di sini untuk berkhidmat bagi rakyat, menerusi parti yang kita wakili. Tetapi kalau kita duduk di sana semata-mata untuk kepentingan diri kita, baik tak usah ambil bahagian dalam politik lah. Jadi saya rasa perlembagaan UMNO kena pindah supaya menegah kegunaan wang dalam aktiviti politiknya. Termasuk zaman pemilihan parti di semua peringkat ataupun semasa pilihan raya. Kita tahu ini bertentangan dengan undang-undang. Ini adalah perbuatan rasuah. Ada orang yang dipilih untuk jadi naib presiden satu ketika dahulu, dibatal pemilihannya. Dan saya rasa patut kita batal semua pemilihan. Kerana kita tak boleh nak pilih orang yang benar-benar boleh menyumbang kepada masyarakat, orang Melayu terutama sekali, menerusi UMNO. Jadi kalau orang kaya nak menguasai keadaan ini, tak ada toke di belakang pula, apalah nasib masa depan kita? Parti sudah tentu hanyut, rakyat kita tidak akan dibela. Ini serius. Ini serius. Jadi saya pun sedang timbang apakah yang patut saya cadang kepada pindaan akta yang nak dibuat dalam parlimen untuk menyekat orang mengguna duit untuk pilihan raya. Jadi saya rasa kita kena cadang supaya, ini saya fikir sajalah, cadang supaya Suruhanjaya pilihan raya takbir duitnya, duit parti, duit calon dan sebagainya, supaya ada had penerimaan derma daripada mana-mana punca. Katalah dihadkan tak lebih daripada 1 juta satu kumpulan ataupun satu pihak, dan tak boleh dia belanja lebih daripada sekian banyak wang yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau tidak, kalaupun dia menang, dia akan digugur daripada menjadi wakil rakyat dan sebagainya. Saya rasa mesti kita ada kontrol. Dalam parti pun mesti dikontrol. Tak boleh. Dan macam belanja-belanja lebih daripada had, itu pun orang ramai tak berapa seronok tengok. Bukan kita belanja. Orang tahu asal usul kita. Kita datang daripada mana dulu. Tiba-tiba kita ni berbalik dengan kereta Rolls Royce, dengan lagak yang luar biasa. Jadi orang pun nak heran, ini syaitan ke manusia? jadi ini yang menyebabkan nama kita, image kita jatuh. Kalau kita boleh ubah cara kita berhubungan dengan orang ramai dan cara kita bertindak, saya rasa banyak poin kita boleh dapat balik. Ini juga menyentuh sedikit tentang budaya yang ada di dalam parti. Kalau hari ini kita tengok Tengku, budaya kabilah-kabilah ini dah disentuh oleh Presiden Parti tentang tidak perlunya kabilah-kabilah diwujudkan, kerana akhirnya nanti masyarakat akan melihat apakah itu definisi ahli parti ataupun orang parti. Jadi definisi ahli parti dan orang parti dan kemudian kabilah A, kabilah B, ini yang menyebabkan sukarnya usaha-usaha untuk perpaduan ini diwujudkan di dalam UMNO. Mungkin Yang Mohd Mulia Tengku boleh komen. Ialah dulu masa saya menyertai UMNO dalam tahun 62 dulu, tidak ada katanya orang Tun Razak, orang Tunku Abdul Rahman, orang Sianu. Tak ada. Selepas itu, dalam tahun akhir 70-an, 80-an, baru timbul. Ini orang itu, ini orang ini. Saya tak ada orang. Saya sebenarnya tak pernah wujudkan pakatan mana-mana. Jadi, ini yang menimbulkan kelemahan. Apabila orang di peringkat tertentu mewujudkan satu pakatan untuk dia je, yang lain-lain semua seteru.
Jadi kita mulai berpecah. Kita mengasingkan diri kita berbeza dengan pihak yang lain. Kita pandang rendah ataupun pandang sepi orang lain. Dan saya rasa itu tidaklah membantu kita untuk mewujudkan solidariti, mewujudkan satu setia kawanan antara kita sesama kita. Sebab kita ni satu tujuan saja. Sebagaimana tujuan dalam parti kita telah membutirkan apa yang perlu dilakukan oleh kita. Tidak untuk nak tolong Muhammad, Yusuf, Dollah, tak ada. Satu tujuan. Kita berganding bahu untuk tujuan itu. Tetapi apabila kita dah mewujudkan pakatan kita, maka kita telah pecah pula keadaannya. Dan ini yang menyebabkan apabila berlaku adanya pilihan raya, sama ada pilihan kecil ataupun pilihan raya umum, kem-kem wujud. Berkempen, mencalonkan orang tu, mencalonkan orang ini, menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan kita. Sebelum pun whistle ditiup, sudah kita berpecah. Tak ada jaminan, jangan kata kita nak menang pilihan raya, apa yang dikejar untuk tujuan kita membantu masyarakat berkecai. Jadi saya rasa ini satu perkara yang melemahkan kita banyak sangat, yang kita mesti atasi seberapa cepat yang boleh. Dan ada pendapat yang menyarankan kepada parti supaya pemimpin-pemimpin di segenaplah peringkat daripada pusat, negeri, bahagian, cawangan harus mula melihat kepada apakah tujuan mereka masuk ke dalam parti, semata-mata untuk bertanding di dalam pilihan raya ataupun mendapat jawatan-jawatan yang tertentu, sehingga kan ada yang menuntut supaya kehendak rakyat itu yang pertama-tamanya yang diutamakan. Rakyat nak pemimpin yang ada pengalaman, kemahiran, kepakaran dan sebagainya. Mungkin Tengku nak komen dari sudut ini. Kita tengok demokrasi berparlimen kita sekarang ini seolah-olah dah gagal kerana kita menggunakan kemudahan ini dengan cara yang agak berlainan daripada apa yang dimaksudkan. Kita lihat apa yang berlaku di Westminster di England, di mana kita mencontohi sistem demokrasi kita sekarang ini. Kita tengok di sana orang yang menjadi ahli parlimen misalnya, dia bawa mandat daripada pengundi dia. Benar, dia ada parti. Dia parti Labour, parti Liberal ataupun parti Konservatif. Memang dia orang ni ada dasarnya untuk sesuatu perkara yang hendak diperjuangkan. Tetapi dia tak boleh nak menengahkan dasar parti dia. Cakap cukup untuk dia perjuang masa dia nak dipilih sebagai wakil rakyat. Tetapi apabila dia masuk ke parlimen, maka dia kena perjuangkan apa kepentingan pengundi dia. Kalau pengundi dia nak merah, mesti dia perjuangkan merah. Walaupun parti dia nak perkara yang agak berlainan sikit daripadanya. Bolehlah kita cuba nak kahwinkan dua tujuan itu, tetapi utamanya ialah pengundi. Kerana itulah parliamentary demokrasi. Kerana kita mewakili rakyat, tidak mewakili parti. Saya dikenali sebagai wakil Gua Musang, bukan wakil UMNO. Cuma saya bertanding atas tiket UMNO sebagai mewakili parti di Gua Musang masa kita menghadapi pilihan raya. Itu saja. Beza tu besar. Tetapi apabila kita mengundi, kadang-kadang kita undi bukan kerana isu yang ada di hadapan kita. Kita undi kerana kita UMNO. Maka UMNO semua kena undi apa yang UMNO nak. Tak semestinya apa yang rakyat nak. Jadi itu kita lari. Apabila kita lari, rakyat nanti tengok, orang ni kita tak boleh percaya. Dulu dia datang memujuk kita mengundi dia, tetapi sekarang tengok, dia sudah lari daripada apa yang dijanji kepada kita. Jadi saya rasa kita kena faham ini semua. Saya ingat masa saya mula-mula masuk UMNO dulu, kita pergi kepada kursus. Bukanlah kursus panjang, 1 hari, 2 hari.
di hujung minggu kita menghadiri kursus. Walaupun kita rasa kita faham segala-galanya, tetapi selok-belok politik, hubungan dengan rakyat tak dapat kita baca dalam buku. Kita kena belajar daripada orang yang berpengalaman. Saya mendapat banyak faedah daripada ini. Saya hadir di kursus-kursus yang dianjur oleh parti untuk memahami selok-belok parti politik di dalam negara kita. Dan sekarang ini nampak tak ada dibuat. Ada kursus cuma kursus isu. Kursus isu, tidak kursus nak memantapkan kita sebagai seorang pemimpin ataupun wakil rakyat. Jadi saya rasa ini perlu ditekankan. Saya tengok ada yang muda-muda tak tahu hal UMNO pun. Bila UMNO diwujud, mengapa UMNO diwujud. Tapi dia ni orang kuat UMNO. Baguslah tu. Tapi kalau dia tak faham apa asal usul UMNO dan tujuan UMNO, macam mana dia nak perjuangkan dasar UMNO? Jadi semua orang mengaku dia orang UMNO apabila UMNO berkuasa. Apabila UMNO tak berkuasa, dia hilang begitu saja. Tak ada lagi sandaran kepada perjuangan UMNO. Yang saya rasa kena baiki. Ini kena baiki. Dan ini menyentuh tentang idealisme dalam proses kaderisasi yang perlu diberi penekanan oleh UMNO. Dan cabaran UMNO pada hari ini ialah kalau kita lihat dengan bahawa pengundian pengundian diturunkan umurnya daripada 21 ke 18 membuatkan kita harus merubah sedikit pendekatan agar kita dapat menarik golongan muda. Apa nasihat Yang Berhormat Mulia Tengku lah kepada jentera parti ni agar mampu menarik orang muda kepada kita? Nombor satu, saya nak komen tindakan menurunkan umur rakyat kita mengundi daripada 21 ke 18 itu baik, bagus dan wajar sekali dilakukan kerana hampir seluruh dunia sekarang bertindak sedemikian rupa. Orang umur 18 boleh mengundi sekarang, boleh menjadi director company dan sebagainya. Dan saya rasa elok kita mula mereka ni muda-muda lagi, peluang kepada mereka dan boleh jadi pelapis dan boleh kita latih dia orang. Dan saya mengalu-ngalu tindakan ini. Bahkan saya telah mencadang supaya orang yang berumur 18 tadi bukan saja boleh mengundi tetapi tak perlu daftar. Automatik apabila dia sampai umur 18 dia boleh mengundi, boleh jadi calon, boleh diundi dan sebagainya. Sebab 18 tu dia kira dah mature lah, dah matang, boleh dia diketengahkan. Nombor dua, saya rasa sikap kita pemimpin kena ubah. Dan pandangan parti terhadap orang kumpulan ini juga mesti disesuaikan. Bahkan kalau dulu UMNO bersandar kepada kampung, kerana banyak orang Melayu duduk di luar bandar. Dan orang Melayu mirip kepada UMNO, bahkan otomatik menjadi orang UMNO, kalaupun tak menjadi ahli UMNO. Tapi sekarang orang UMNO yang dulu kita anggap orang kampung, sekarang ni ada di bandar. Sebab anak penereka, orang yang ada di kampung saja, memang ibu bapa tinggal di kampung, masih ada di kampung sekarang pun, tetapi dia sudah melanjut pelajaran dia, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi dan ke universiti. Dia tak balik dah ke kampung. Kalau balik hari raya je lah. Nak tengok ibu bapa, nak tengok sanak saudara. Tetapi dia kekal di bandar. Kerana di sini tempat dia dapat tambah ilmu, pengetahuan, pendedahan kepada keadaan hidup. Dan juga barangkali tenaga terlatih dan terpelajar macam dia dikendaki di sini, tidak di kampung lagi. Jadi itu sebab dia orang ni lebih ramai di sini, tidak di kampung. Keadaannya sudah berubah. Jadi UMNO pun mesti disesuaikan, tak boleh lagi jadi parti kampung, parti orang kampung seperti dulu. Jadi ini
perlu kita fikir. Dan kalau itulah keadaannya, kerana lanskap politik sudah berubah, maka pemikiran kita untuk nak memuaskan hati yang muda-mudi supaya mereka dapat mengecap nikmat perubahan ini mesti dianjurkan oleh parti. Dan saya rasa parti mesti lakukan. Kalau tidak, parti tak dapat sokongan. Banyak orang kita dididik untuk berkempen di luar bandar. Tetapi ini mesti diubah dengan perubahan struktur pengundi-pengundi di seluruh negara. Dan dia merupakan 60% lebih orang muda. Dan saya rasa dan 6.4 million kata silap saya adalah orang pengundi baru. Dan saya rasa kita tak boleh nak tinggal kumpulan ini kerana dia akan menyentuhkan siapa berkuasa dalam pilihan raya akan datang. Bila tak tahulah. Dan saya baru-baru ni menghadiri satu kursus anjuran UMNO, diminta saya bagi pandangan sikit. Saya kata yang penting sekali social media. Dan kerana orang muda sekarang ni dia tak tinggal, barangkali dia tidur pun dengan telefon dia. Dia masuk jamban pun dengan telefon dia. Dia nak ke mana-mana pun, meja makan pun dia letak telefon dia dulu. Jadi kalau kita nak berhubung dengan dia, nak menyampaikan berita kepada dia, nak sampaikan pesanan kepada dia, itulah alat yang kita mesti tumpukan. Jadi saya rasa saya pesan kepada mereka yang hadir dalam kursus penerangan baru ni, saya kata kita semua kena dapatkan data-data untuk kita hubungi dia orang ini, supaya kita boleh berhubungan dengan dia orang selalu dan menjinakkan dia orang dengan kita, ataupun kita menjinakkan diri kita dengan dia orang. Saya rasa ini langkah pertama. Yang kedua, maklum sajalah orang baru dengan idea baru, dengan terdedahnya kepada kaedah baru, saya rasa kita sendiri kena juga latih diri kita supaya boleh bercakap, kata orang putih, the same language, supaya dia dapat faham apa maksud kita dan kita pun dapat faham apa kehendak dia. Jadi saya rasa kalau kita tak lakukan itu, kita akan ketinggalan zaman. Dan kalau kita lihat pada hari ini Yang Berhormat Mulia Tengku, kita lihat kekosongan yang tidak diutilize oleh UMNO ini sebenarnya diisi oleh Pakatan Harapan. Dengan banyaknya engagement dengan civil society, dengan mengambil isu yang ada di bandar ini, dia tak sama dengan yang di kampung. Jadi ini diisi oleh Pakatan Harapan. Jadi apa yang Tengku pesan tadi itu adalah amat relevan kepada UMNO, supaya UMNO tidak saja menumpukan di kawasan luar bandar dan harus mengambil isu di bandar-bandar. Majoriti orang muda sekarang di bandar. Di bandar. Itu saya buat statement tu secara general lah. Kerana mustahil dia nak ada di luar bandar dengan ramai, kerana peluang pekerjaan, peluang dia mengguna ilmu dia yang dia sudah kumpul semasa dia di college, di universiti dulu, ialah di bandar. Dan dia dikenaki di bandar. Dan saya rasa parti-parti pembangkang yang dulunya bergantung kepada sokongan orang Cina, yang hanya mendapat 15% undi Melayu, sekarang ni akan cuba nak mendapat tambahan pengundi Melayu daripada kalangan orang muda yang ramai tinggal di bandar sekarang. Jadi kalau UMNO, terutama sekali pemuda UMNO, tidak membiasakan diri dengan kumpulan ini, saya rasa dia orang akan ditinggal oleh pengundi-pengundi baru ini. Baik, kita beralih sedikit topik perbincangan kepada isu-isu contemporary yang sedang Malaysia hadapi ini, Yang Berhormat Mulia. Yang Berhormat Mulia membuat kenyataan tentang perlunya ditubuhkan RCI, Suruhanjaya Diraja, untuk menyiasat keadaan kewangan negara, sebab pada sepanjang 22 hari bulan kita dimomokkan dengan fakta yang berbeza berbanding Barisan Nasional, memerintah dahulu, dan apabila Perikatan Nasional mengambil tempat,
kita melihat data-data itu pun agak berbeza. Mungkin ada yang Berhormat Mulia nak komen tentang RCI ni. Ya, saya sendiri pun ketawa apabila saya membaca banyak maklumat yang didedahkan oleh Menteri Keuangan dulu zaman Pakatan Harapan berkuasa, kerana berbeza sangat apa yang dimaklum kepada kita oleh mereka, oleh dia, dengan apa yang difahami oleh saya. Kerana format ini atau struktur ini tak boleh berubah, sebab ini semuanya selari dengan kehendak IMF. Angka di sana tak boleh berubah, beza dengan angka di sini, kerana dia orang dapat angka daripada kita dan dia counter check, dan itulah angka yang diguna. Sebab dia kontrol putaran wang dalam dunia ni di IMF, dan tak boleh lari. The rate of inflation dan sebagainya, semuanya berdasar kepada maklumat yang ada kepada dia yang mesti sama dengan kita. Tiba-tiba Menteri Keuangan PH semasa dia berkuasa dedah berita yang lain. Dia kata hutang negara sudah naik 1 trilion. Bila pula ni? Dia tak boleh nak ubah begitu. Tak boleh nak ubah begitu. Tidak semudah itulah. Ini bukan main macuk. Tak boleh. Tak boleh. Ini semua figure ini semua ditetap. Saya pun ada juga pengalaman sebagai Menteri Keuangan. Saya dekat 9 tahun. Saya tahulah benda ni, fingertip saya dulu. Jadi saya rasa apa yang dilakukan seolah-olah macam orang bookkeeper. Nak jaga bookkeeper aja. Jadi bukan macam tu. Nak jaga ekonomi ni bukan macam tu. Jadi saya cadanglah supaya dia tubuhkan Royal Commission of Inquiry ini, kerana nombor satu, orang yang akan menjadi saksi tak boleh nak bohong dan tak boleh nak elakkan diri. Apabila Royal Commission of Inquiry ditubuh, Suruhanjaya Siasatan Diraja ni ditubuh, kalau dia panggil orang tu datang, dia kena datang. Kalau tak datang, dia boleh dipenjara. Dan maklumat dia bagi, dia tak boleh bagi bohong. Kena bagi yang benar, yang betul. Dan angka yang diguna oleh kerajaan kita berdasar kepada angka yang sahih, yang ditentukan oleh Bank Negara, ditentukan oleh Department Statistik, ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Tak boleh berbeza angka itu. Kalau berbeza, unjuran kita mengenai pertumbuhan ekonomi dan sebagainya semua berlainan. Dan macam IMF pun, dia mesti berdasar kepada angka yang sudah pun dipastikan oleh semua pihak. Dia tak boleh kata saya seluk poket ini keluar arnab, sebelah sini keluar monyet. Tak boleh. Ini bukan main silap mata. Ini soal kehidupan rakyat dan kedudukan negara yang kita kena jaga dengan begitu baik. Kalau kita salah gunanya, segala-galanya rosak. Jadi saya tak tahu. Yang tiba-tiba pergi buat pinjaman dengan banyak. Berdasarkan apa? Kita buat pinjaman, kalaulah kita perlukan duit untuk apa projek. Ada setengah tak perlu kepada yen, ada setengah tak perlu kepada dolar, ada setengah tak perlu, macam-macam. Dia punya variable. Jadi saya sendiri pun tak tahu apa nak kata. Dalam Dewan Rakyat pun saya tak berkata apa-apa. Saya nak dengar sejauh mana dia orang ni bohong ataupun sejauh mana mereka bohong. Nak kelentong. Jadi saya rasa benda ni tak boleh diterima pada akal. Saya ketawa je lah diri saya seorang. Saya tak nak tunjuk saya ni pandai. Saya tak pandai, tapi saya pun nak belajar jugalah. Tapi kalau tengok kepada pendedah yang dibuat oleh Menteri Keuangan dulu dengan apa yang sebenar patut berlaku, saya rasa itu satu kesilapan besar yang dilakukan oleh mereka. Baik, dalam satu dimensi yang lain, oleh kerana Yang Berhormat Mulia adalah antara orang yang awal menggubal Akta Kemajuan Petroleum 1974, yang mahir, yang tahu cerita
banyak tentang hasil petroleum ini ya. Saya nak minta pandangan dan komen yang berhormat mulia tentang setiap kali pilihan raya akan timbul isu yang ditimbulkan isu kononnya di bawah MA63 hak negeri Sabah Sarawak kononnya ditekan dirampas oleh kerajaan pusat khususnya dalam isu royalti minyak, pertikaian dengan Kelantan, dengan Terengganu, dengan isu royalti minyak. Sebenarnya apa cerita sebenarnya dan apa sejarah sebenarnya dalam Akta 1974 ni, kalau yang boleh komen. Izinlah saya cerita sikit. Sebenarnya bermula dengan saya menemui arwah Tun Razak kerana nak kepada kawasan minyak supaya saya dapat usahakan cari gali minyak untuk tabung UMNO. Masa itu saya bendahari UMNO. Jadi ini cadangan datang daripada kawan saya yang kata daripada minta derma sana sini ataupun beli stocks and shares untuk dapat untung sikit-sikit, bantukan tabung UMNO untuk aktiviti UMNO. Baiklah kita dapat kawasan minyak. Pada masa itu minyak berharga cuma $4 satu tong, $4 lebih. Tapi kos untuk menggalinya dekat $7 satu tong. Jadi kalau kita ambil pun kawasan itu, kita tak untung. Jadi itulah permulaan cerita Petronas ni. Saya jumpa dengan Tun Razak dan pada masa itu pun Arab baru berkumpul sesama dia nak cari jalan bagaimana dapat dia stabilkan harga minyak di pasaran antarabangsa. Jadi akhir dia tubuh OPEC, OAPEC, bukan OPEC, OPEC kumpulan Arab yang mengeluarkan minyak. Jadi dia orang putus, dia akan menentukan harga. Bukan saja jumlah keluaran tetapi juga harga minyak. Jadi dia bentukkan satu kartel untuk menentukan harga dan pasaran dan sebagainya. Jadi kita ni pengeluar kecil, kita tak sampai pun satu juta tan sehari kita keluar. Kecil sangat kita keluar 100,000 gitu aja. Jadi saya minta Tun Razak beri kebenaran lah. Saya ambil kawasan yang sudah diserah balik oleh syarikat Shell supaya saya boleh cari gali minyak untuk dapat duit bagi tabung UMNO. Tapi Tun Razak kata, you tak usah kacau lah. Ini dia kata benda besar, dia kata. Dan kita serah kepada diorang syarikat-syarikat minyak lah usaha. Jadi terbentuklah saya punya cadangan di situ. Jadi apabila krisis minyak ni berlaku dalam tahun 1964, 65, harga minyak melambung naik kepada $20 satu tong. Saya pergi balik kepada Tun Razak. Kebetulan Tun Razak, Tun Dr. Ismail ada sama. Masa itu Tun Razak dah jadi Perdana Menteri, Tun Dr. Ismail jadi timbalan dia. Dia kata, you datang buat apa? Kata nak bercakap hal minyak. Dan sekarang harga minyak naik. Dulu harga minyak rendah. Dia kata, tak. Dia kata, baik kita, ini pandangan Tun Razak. Dia kata, baik kita buat satu badan supaya boleh kita guna duit itu untuk perbelanjaan pembangunan. Ini Tun Razak. Dia tak ada fikir benda lain. Jadi, saya kata, okey lah. Dia kata, you tolong buatlah draft macam mana kita boleh adakan undang-undang dan kita cuba selesaikan masalah minyak ni. Di ketika itu, Rahman Yaakob, masa tu dia Datuk Petinggi Rahman Yaakob, ada kes yang dibawa ke Mahkamah Agung masa tu. Sekarang kita panggil Mahkamah Persekutuan. Mempertikaikan Shell membayar 5% kepada kerajaan pusat. Di samping membayar 5% royalty kepada kerajaan negeri Sarawak. Kerana minyak tu diambil daripada kawasan berhampiran dengan negeri Sarawak. Tapi tidak semestinya minyak ini kepunyaan Sarawak. Cuma 140 km lebih jauh daripada perairan Sarawak. Jadi kata itu Razak, you baik dengan Rahman, you selesailah benda ni.
kita baru saja sign agreement bentuk Malaysia di bawah Malaysia Agreement tahun 63. Saya kata lama kita duduk bergaduh di mahkamah ni, takut pandangan orang tak baik, seolah-olah kita baru berkawan, kita nak bercerai dah. Jadi saya kata okeylah, saya nanti cakap kat Rahman sebab saya baik dengan dia. Jadi saya telefon dia, saya kata Rahman, you come to KL, kita bercakap sikit. Dia datanglah. Dia datang dan saya ironis. Saya kata begini, kalau kita buat kes, sebab minyak ni bukan you punya. I dah baca agreement, concession agreement yang Royal Dutch Shell buat dengan kerajaan Malaysia, iaitu pada masa dululah, masa kolonial sebelum merdeka, British yang buatnya, serah kepada Shell. Kawasan minyak di seluruh negara kita ni diserah kepada Shell selagi ada bulan dan bintang. Jadi saya kata Tun Razak pesan kat saya, apa juga you buat, you jangan milik negara minyak ni, kerana kita tak ada duit dah bayar sebagai ganti rugi kepada syarikat Shell. Jadi saya pun kata macam mana nak buat ni. Langsung saya pergi ke Indonesia, jumpa dengan Ibnu Sutowo. Dia ketua presiden pertama Pertamina pada masa itu. Dan saya juga dapat maklumat daripada Norway. Norway dia, rakyat dia tak ramai, 4 juta lebih, tetapi minyaknya banyak dikeluarkan sana. Dan saya kata kita cuba dapatkan formula yang baik lah, supaya sekurang-kurangnya Shell ni serah balik minyak dekat kita. Tapi Shell tak mahu serah. Dia ni ada pakar, macam-macam pakar. Dia lebih masak soal minyak daripada kita semua. Jadi tak dapat itu. Tinggal lagi saya nak sebut nama seorang pegawai saya yang saya betul-betul hormat, Datuk Rastam Hadi. Dia jadi timbalan Governor Bank Negara satu hari. Saya ambil dia jadi pengarah kerja Petronas, salah seorang. Saya ambil semua orang yang saya cek, semuanya bersih dan tak mungkin boleh selewengkan duit Petronas. Itulah core kita orang dalam Petronas. Itu sebab kita malam pun kita tak khawatir keadaan akan berubah dan sebagainya. Jadi nampaknya semua orang ni boleh kita percaya. Dan dia yang bagi formula, dia kata begini. Dia kata dah Shell ada beribu hektar kawasan minyak. Kita cakap kat dia, kita tak boleh benar dia milik begini saja. Dia kena usahakan cari gali di kawasan-kawasan tertentu. Mana tempat dia tak cari gali, serah balik kat kita. Kawasan baru lah. Tak, kawasan mana-mana. Dia tak cari gali saja. Kita berhak pergi buat exploration. Kita dapat, kita milik. Jadi dia kena serah balik. Jadi atas pandangan Rostam tu, saya rasa kita dapat balik minyak kita. Tak perlu kita bayar ganti rugi kepada Shell. Tak timbul soal siapa milik apa. Yang kita tahunya minyak ni milik rakyat Malaysia. Sama ada di Sarawak, di Sabah, di mana-mana sekalipun. Minyak milik kita. Dan lagipun pada masa itu bangsa-bangsa bersatu sedang merencanakan satu convention, iaitu Convention of the Law of the Sea. Apa juga penemuan yang dapat di dalam dasar laut lebih daripada 120 kilometer. Itu adalah bawah kekuasaan pusat. Maknanya kalau kita guna undang-undang itu pun, negeri-negeri tak boleh kata ini aku punya. Kerana di bawah undang-undang bangsa-bangsa bersatu itu pun, apa yang ditemui dalam kawasan luar daripada 120 km, 120-140 gitulah, jadi milik pusat. Tapi milik pusat mana milik semua pihak juga. Milik semua. Milik negeri-negeri juga. Kerana kita persekutuan ni mewakili semua negeri. Betul. Jadi
saya duk kira, jadi tak patut ada timbul cadangan bahawasanya ini kawasan ini, minyak ini kita punya negeri ini punya dan sebagainya lah. Tak patut pertikaian tak patut timbul. Tapi timbul juga kerana nak jadikan helah politik. Tapi sebenarnya kita tubuh Petronas pun atas cadangan Rahman Yaakob. Rahman kata kita selesaikan benda apa yang kita bawa ke Mahkamah Agung ni dengan cara kita bentuk Petronas. Saya tanya dia sama ada Sarawak nak ada share tak dalam ni. Dia kata payah, dia kata. Kalau Sarawak ada share, Perlis tak ada minyak. Adil ke rakyat Perlis tak dapat apa-apa? Sedangkan ini adalah khazanah negara. Khazanah negara. Yang patut dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Dia tak ada minyak pun, tidak berarti dia tak boleh merasa minyak tu. Kerana kita berkongsi, kita berpakat sesama kita kongsilah yang susah kita bantu, yang senang kita permudahkan lagi. Jadi itulah konsep persekutuan pun. Jadi ramai yang cadang kita tubuh Petronas. Dan dia kata kalau cara itu lagi mudah kita urus bayaran 5%. Dia yang cadang 5% juga. Saya kata you pertikaian di mahkamah. Dia kata itu kerana dia kata you dapat bayaran 5% itu tidak berdasar kepada royalty. Saya kata ini kita nak buat ni pun kita tak dasar kepada royalty. Kita kira berapa yang dapat, kita bagi you cash sebanyak 5% daripada pendapatan kita. Tapi itu bukan royalty. Bukan dikategorikan sebagai royalty. Kita bagi 5% ke you. 5% pusat, 5% ke you. Yang lebih Petronas simpan untuk cari gali, untuk melabur di negara-negara lain supaya menjamin Petronas ada minyak dan sebagainya. Dia setuju. Rahman yang cadang. Jadi apa benda yang timbul dengan Sarawak saya tak tahu. Ini semuanya datang daripada dia kerana dia sudah berunding dengan dia punya kabinet di peringkat Sarawak. Dah dipersetujui. Ya. Sebelum dia cadang tu kepada saya. Saya tanya dia, saya kata you dapat persetujuan daripada orang you ke? Dia kata ya, Sarawak dah setuju. Cuma Sabah tak setuju. Sabah, saya pergi ke Sabah. Tun kawan baik saya, arwah Tun Mustafa, suruh saya ni masuk dalam kapal terbang balik ke Kuala Lumpur. Dia kata saya tak nak ronding soal minyak dengan you, dia kata. Ini Sarawak punya, Sabah punya. Kerana Mustafa marah kat Tun Razak. Dia nak pinjam duit daripada Amerika. Dan Tun Razak tanya, you nak buat apa? Dia kata tak apalah, bagi I pinjam, I tahulah apa nak buat di Sabah. Jadi Tun Razak syak, takut dia guna untuk benda lain. Jadi tak lulus. Kerajaan pusat tak bagi apa ni, kebenaran lah. Kebenaran. Dia kerajaan negeri nak pinjam duit daripada luar negara, kena minta kebenaran kerajaan pusat. Kerajaan pusat tak bagi kebenaran, tak boleh pinjam. Tak boleh pinjam. Dia marah lah. Saya pula kena balik. Itulah yang kita tubuhkan berjaya. Parti berjaya. Berjaya. Jatuhkan Tun Mustafa kerana nak sayang minyak ni. Saya dan beberapa orang lah tubuhkan Parti Berjaya, pujuk Donald Stephen jadi ketua, jadi presiden, lawan Tun Mustafa, kita menang, kita sign agreement. Selesai masalah. Selesai masalah. Adik-beradik je. Betul. Salah faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita cuba rungkai cerita ini ialah supaya isu ini tidak dijadikan sentimen anti mana-mana pihak, seperti mana yang digunakan oleh setengah pihak pada kempen PRU yang ke-14, menggunakan isu ini, menggunakan sentimen anti Semenanjung dan sebagainya dengan isu royalty ini. Sepatutnya ia tidak timbul kerana semangat federalisme itu telah pun termaktub dan ianya telah dirungkai, diselesaikan dengan kaedah yang terbaik. Jadi
generasi yang terkemudian ini mungkin tidak ada maklumat, tidak tahu cerita. Hari ini kita dengar cerita sebenar daripada mulut Yang Berhormat Mulia Tengku sendiri. Jadi kita harap isu ini jangan dijadikan polemik. Jangan kita bina persepsi anti Semenanjung, anti itu, anti ni, akhirnya merugikan konsep federalisme itu. Baik, Yang Berhormat Mulia Tengku, kita cerita tadi tentang Akta Kemajuan Petroleum 1974 dan berkait dengan minyak ni, Yang Berhormat Tengku. Pada suatu ketika Yang Berhormat Tengku pernah mengusulkan tentang Heritage Fund. Jadi pada generasi muda, pada kita ni tak pernah dengar pun tentang Heritage Fund ni. Mungkin perkara ini boleh dijelaskan dan apakah kebaikan-kebaikan Heritage Fund ni kepada rakyat Malaysia. Silakan. Saya tertarik dengan apa yang berlaku di Norway. Norway rakyat tak ramai, 4 juta lebih saja jumlah rakyat dia. Tetapi dia segala-galanya free. Segala-galanya ditanggung oleh kerajaan dia. Kerana dia dapat hasil daripada minyak yang dikumpul tiap-tiap tahun. Dan ada satu lembaga penasihat untuk melabur duit yang dikumpul tadi daripada minyak. Keuntungan daripada minyak yang dilabur ni merata tepat seluruh dunia, termasuk syarikat-syarikat minyak dan sebagainya. Dia ada 5%, 10%, 20% yang trilion-trilion punya modal. Sehingga kan setiap rakyat dia tak ada seorang yang bayi kecil pun milioner. Kerana tabung tu begitu besar. Saya dah lupa berapa jumlahnya. Dah kira lah, seorang bayi hari ni lahir saja, he's worth 5 million US. Dah ada allocation dah. 5 million US. Daripada Heritage Fund. Ya. Saya pun duk fikir begitu juga. Sebab Petronas buat untung 90 bilion tiap-tiap tahun. Untung 90 bilion tiap-tiap tahun. Ini bukan revenue ini untung, profit. 90 bilion tiap-tiap tahun. Ringgit lah. 90 bilion. Katalah kita ambil 45% daripada itu. Yang selebihnya ikut Petronas lah apa dia nak buat. Termasuk banyak mana nak serah kepada kerajaan untuk dibelanja. Kalau kita ambil 45%, katalah 40 bilion. 40 bilion. Untung dia ni 30 tahun. 40 bilion kali dengan 30 tahun. 12 trilion. 1.2 Rakyat kita 30 berapa juta? 32 juta. Bagi dengan 32 juta. University free, hospital free. Apa lagi? Kesihatan. Nak pergi ke Mekah 4 kali setahun boleh pergi. Free. Skala free. Ini mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak yalah, tapi kerajaan. Sekarang ni harga minyak dah jatuh. Harga minyak jatuh. Pada ketika itu harga minyak 130, 140 setong satu barrel. Baik. Saya telah bercadanglah benda ni. Ini satu cadangan yang baik tuan-tuan dan puan-puan dan saya kira cadangan ini mampu memberi kelegaan dan kesejahteraan kepada rakyat. Ini Heritage Fund. Nanti kita akan mewacanakan perkara ini dengan lebih lanjut tentang Heritage Fund. Tidak, saya rasa tak terlewat. Masih belum terlewat lagi. Sekarang harga minyak dalam lingkungan 15-16 dolar satu tong. Tapi dijangka akan naik. Akan naik semula. Kepada 40-50 dollars satu tong. Kalau 40-50 dollars pun, ambil kira 50% di-reserve untuk Heritage Fund. Kalau kira kerajaan nak belanja, semua sekali pun tak cukup. Tak banyak selesai. mana pun tak cukup. So untuk rakyat masa depan, ialah masa sekarang pun, kalau boleh juga dikumpulkan tiap-tiap tahun.
Ini mudah kita nak kesana kemari. betul. Ini satu perkara baru yang saya kira perlu diberi perhatian, ya, supaya rakyat kita ini dapat dibela tentang masa depan mereka, ya. Kerana setiap rakyat itu berhak kepada hasil bumi ini, hasil bumi yang mengalir di negara kita. Dan juga Yang Amat Mulia Tengku ada juga cadangan untuk menaikkan nilai-nilai tanah yang ada di negara kita ini, supaya ianya dapat memberi manfaat. Mungkin Tengku nak elaborate. Boleh saya terang, tetapi benda ni belum diuji lagi. Tetapi saya rasa tidak keterlaluan. Kalau saya cadangkan, kerana saya dah bincang dengan kawan-kawan dan benda ni boleh dipraktikkan. Kalau kita tengok di bandar, katalah rumah saya ni. Rumah saya ni bandar raya dah buat assessment RM1,800 satu kaki persegi. 1,800 per square feet. Saya beli dulu RM45 satu kaki persegi. Sekarang ni RM1,800 satu kaki persegi. Saya ada 1 ekar. Bezanya dengan tanah saya di Kota Baru, rumah saya di Kota Baru, cuma RM15 satu kaki persegi kerana dia dalam Malay Reserve. Katalah kita tolak Malay Reserve. Banyak pun Malay Reserve sekarang ni diguna untuk berbagai faedah. Jadi kalau kita ketepikan peruntukan itu, katalah kerajaan buat hospital di dekat tanah sesiapa. Untuk buat hospital tu dia beli tanah rakyat, ambil tanah rakyat atas dasar katalah RM20 satu kaki persegi sekarang. Katalah dia nak menaikkan nilai tanah sebelah, dia bayar RM100 satu kaki persegi. Keterlaluan lah. Tetapi saya rasa untuk kepentingan umum, nilai itu akan meningkat. Yang sebelah akan naik RM100. Akan naik sama market price. Tanah berhampiran pun RM100. Tak ada beza dengan tanah di Kuala Lumpur. Tanah ni, kerana ini dinilai sekian banyak, tanah sebelah pun nilai itu juga. Nilai pasaran semasa. Jadi dengan sendirinya nilai kita naik. Walaupun kita tak ada cash, tak ada wang tunai dalam poket, tetapi itu sudah pun memberi kita khazanah. Duit itu, harta itu kita boleh sana kepada bank, kita boleh dapat pinjaman. Kalau atas dasar RM20 satu kaki persegi, barangkali kita dapat RM10 saja daripada bank. Betul. Tapi kalau dah naik RM100, kita boleh dapat RM50. Betul. Betul tak? Betul. Wah. Cumanya kita nak baiki sikap orang Melayu. Jangan cepat jual. Jangan cepat jual. Jangan cepat jual, jangan cepat boros, belanjakan segala-galanya sehingga tak ada apa. Seluar dalam pun tak ada. Keedahnya lah. Jadi kita kena ubah sikap kita, kena jimat, kena tahu benda ni tak berkekalan. Kalau kita lepas saja, kita nak dapat balik, tak dapat. Kerana dia nilai tu akan meningkat, akan naik, terus meningkat dan dia akan turun kita. Tapi kalau kita berjimat, bercermat, saya rasa kekal. Macam dia orang juga. Pemilik asal, tuan asal tanah-tanah yang ada di Kuala Lumpur ni pun dah tak ada. Sama ada mati ataupun dia dah bagi orang atau jual ke orang. Tetapi yang milik sekarang mendapat faedah dengan pembangunan yang naik. Kerajaan buat jalan pergi ke tempat dia. Tanah yang duduk 20 km lagi. Kerana highway dah naik harga tak? Betul. Kerana mudah nak pergi. Dulu PJ aku main susah nak pergi. Sekarang pun susah, jam lagi. Tetapi banding dengan dulu, traffic jam sehingga berjam-jam nak sampai. Sekarang dengan highway lagi mudah. Di mana-mana pun macam tu. Dan saya rasa tanah sekarang macam di Gua Musang, sekarang kita boleh balik hari. Kerana ada bahagiannya ada jadi highway. Pendek masa perjalanan kita. Dan tanah di situ nilai dah naik tu. Dengan tak ada siapa tawar pun. Tak ada siapa tawar. Oh, sombong dia. Kita pergi tanya berapa satu kaki persegi. Tak nak jual. Tunggu naik lagi. Tunggu naik lagi. Ada faedahnya. Jadi kuasa kita boleh guna untuk itu.
Ini satu cadangan yang saya kira sangat bernas untuk dipertimbangkan dan perlu dihalusi. Saya rasa parti juga boleh menghalusi untuk dibawa ke perhatian pihak kerajaan. Kerana dengan cara ini nilai tanah itu boleh meningkat dan kekayaan yang ada pada rakyat itu juga dapat ditingkatkan. Ya, mudah-mudahan kita akan wacanakan juga perkara ini supaya akan mendapat perhatian yang sewajarnya, dan kita minta nanti pemain-pemain industri untuk turut sama memberikan cadangan, insya-Allah. Baik, Ya Bapak Mulia, daripada kita melihat kepada UMNO tentang cabaran dan perubahan yang mesti ditangani, sekarang ini kita nak lihat juga kepada muafakat nasional, kerana kekuatan yang ada pada muafakat nasional ini ternyata mampu dan sudah pun terbukti dalam 5 pilihan raya kecil yang lepas memenangkan Barisan Nasional dan muafakat itu dengan jayanya. Jadi apakah pesanan dan nasihat Yang Berhormat Mulia Tengku terhadap muafakat nasional ini dalam mendepani masa depan politik negara? Kita sembahyang pun bergantung kepada nawaitu kita tak. Sama juga muafakat nasional ni bergantung kepada nawaitu. Kalau nawaitu kita tak betul lah. Sebab dia bergantung kepada keikhlasan. Keikhlasan datang daripada jantung kita. Betul. Jadi kalau kita dalam hati kita tak ada niat nak tipu ataupun nak bangkit sesuatu yang menjadi masalah, saya rasa dengan sendirinya kita akan wujudkan pakatan ini dengan begitu mesra sebagai satu keluarga. Tak akan rasa curiga, tak akan rasa cemburu dan sebagainya. Dan kalau itu dapat dilahirkan, bukan saja di peringkat pemimpin tetapi di peringkat pertengahan, saya rasa orang bawah akan ikut. Tetapi kalau diulang balik cerita-cerita lama, kafir mengkafir dan sebagainya yang tidak berfaedah. Sebab nak kafir sesiapa ni, Tuhan saja yang boleh mengkafir. Kita manusia tak boleh mengkafir. Saya diberitahu oleh Tuhan saya lah. Dia kata siapa yang orang tu kata kamu tu kafir, Tuhan saja yang menentu siapa kafir, siapa tak kafir. Kita semua ni anggap kita ni ahli syurga lah akhirnya. Tetapi belum kita tahu, entah orang bukan Islam pun ada dalam syurga, akan masuk syurga. Ini terpulang kepada apa yang dilakukan zaman dia hidup. Jadi samalah juga kita berpakat ni pun, niat apa? Kalau satu pihak kata tujuan kita dekat pilihan raya lah kempen ni, aku nak tubuh negara Islam, tentu dah MCA akan menentang. Orang lain akan menentang. Jadi huru-hara UMNO sendiri pun kena defend MCA mangkali. Kerana dia ada pengundi Cina yang dia nak supaya orang Cina tu menyokong dia. Jadi berkecamuk sekali. Tetapi kalau kita sudah berpakat, semua problem ni tak akan dibangkit, tak akan menjadi tanda tanya lagi. Kita hadap, kita nak menang. Dan kita akan berganding bahu. Kita akan betul-betul kemukakan benda yang boleh diterima oleh masyarakat seluruhnya. Saya rasa tidakkah mudah kita menghadapi rakyat. Tetapi kalau masing-masing nak jadi hero, keluar dengan pandangan masing-masing dan pertikaian tu berlarutan, saya rasa rakyat muak. Rakyat akan tolak kita. Betul. Tetapi betul, pakatan antara PAS dengan UMNO ni adalah satu kunci yang menjamin Melayu bersatu. Permulaan pun PAS ni daripada UMNO. Jadi seolah-olah kita rojok kembali. Perpaduan tu wujud dan akan memberi bukan saja inspirasi tetapi kekuatan kepada Melayu sendiri. Keyakinan diri bahawa tak akan tergugatlah kedudukan orang Melayu. Itu yang penting. Soal syurga neraka dia, kita lah. Itu ya. Jadi kalau kita nak bangkit benda yang lama, saya rasa kita akan rugi sekarang. Dan long term pun kita rugi kerana kita tidak lagi di situ. Kita hilang segala. Ya. Sayang. Dan orang, ada saja orang yang nak memecah belahkan kita. Nak ambil kesempatan. Betul. Supaya kita ni bergaduh.
lebih daripada kita ni berkawan, rapat dan sebagainya. Saya harap tak akan berlaku lah. InsyaAllah. Sempena ulang tahun UMNO yang ke-74 ini, apakah nasihat, apakah pesanan yang berhormat mulia kepada ahli-ahli UMNO dan pemimpin UMNO yang ada di luar sana? Yalah, saya suka cerita apabila saya diumum menjadi pengurusi kepada lembaga penasihat UMNO yang ada sekarang ni, ramai orang minta jumpa saya. Ini termasuk pegawai kanan kerajaan, pihak universiti, profesor-profesor dia orang, tentera, polis yang bersara, yang tak bersara, minta jumpa saya. Satu mesej dia bagi tahu kat saya. Dia kata, Tengku, usahalah sungguh-sungguh, kerana dia kata UMNO mesti balik berkuasa. Kerana kalau tidak, dia kata keadaan dalam negara ni tak selamat. Sebab selagi majoriti, sebab kita orang Melayu majoriti bukan, dia kata majoriti tak puas hati, tak senang hati, keadaan tidak akan menjadi aman, tak akan menjadi stabil. Dia kata kalaulah UMNO dapat cari formula supaya kuasa ini dapat balik kepada orang Melayu. Bukan orang Melayu nak kuasa tu secara mutlak, nak ada kuasa kepada dia supaya dia dapat tahu, dia dapat campur tangan dalam penggunaan kuasa tadi. Maka dia kata susah orang Melayu di peringkat bawah nak menerima pemerintahan daripada pihak lain. Kerana dia orang majoriti. Macam mana nak serah orang minoriti memerintah majoriti? Sebenarnya boleh. Kerana kalau kita walaupun 70%, kalau kita dipecah-pecah-pecah, orang 10% boleh perintah kita. Kalau berpecah. Ya. Kalau kita berpecah. Dia orang tak berpecah. Dah ada pula orang kita jadi tali barut cuba perintah kita yang berpecah. Jadi selama itu kita tak aman. Jadi saya bagi kesanggupan kepada dia orang. Saya kata saya akan cubalah, tetapi ini kerja orang ramai, bukan kerja seorang manusia. Kerana parti politik ni milik semua pihak. Asalkan dia mengaku dia ni orang parti, dia punyalah. Hak dia lah. Dia boleh menyuara, dia boleh bagi pandangan dan sebagainya. Kita galak itu pun. Jadi kita berharap orang luar di sana faham apa yang UMNO nak buat. UMNO bukan tamak. Kalau kita tamak, tak mungkin orang bukan Melayu milik segala harta di bandar-bandar besar ni yang bernilai berpuluh juta ringgit dan beratus juta ringgit. Tak ada orang UMNO tak tamak. Orang UMNO tak menyekat, tak ada menghalang, tak ada. Tadi saya sebut kita nak orang Melayu dapat mengejar kemajuan orang lain. Tapi kita tak sekat orang lain. Kita tak sekat. Dia nak maju, dia maju. Kita tak sekat dalam alam demokrasi ini. Dan kita tak ada niat nak ubah keadaan itu. Itu ikhlasnya orang Melayu. Dan baik hatinya orang Melayu. You nak bercakap Cina, you bercakap Cina. You nak bercakap bahasa Tamil, you cakap bahasa Tamil. Bahasa apa sekalipun. Kita tak ganggu you, tapi urusan rasmi, you kena guna bahasa kebangsaan. Betul tak? Betul. Jadi ini saja yang kita minta. Tak ada sekatan, tak ada halangan. Baik hatinya kita. Dan kita bukan saja setakat itu, kita bagi berbagai-bagai kemudahan kepada dia orang. Kalau nak maju, ini dia. Kita bagi tax incentive, kita bagi macam-macam galakan. Kita tak menyekat, tak menghalang. Cuma kita nak tengok orang Melayu dapat naik kepada peringkat sama taraf. Janganlah pula mengkritik kita, menghalang kita atau menyusahkan kita. Kerana kita mahu orang kita ni setaraf dengan orang lain. Supaya tak ada perasaan cemburu, perasaan iri hati dan sebagainya. Itu saja kita nak. Bukan ada perasaan itu, tapi kita bimbang. Takut ada. Kalau ada akan tercetus perasaan nak mengamuk lah, nak apa. Kita tak mahu tu. Kita tak mahu tu. Ini yang kita harap orang ramai faham. Lebih-lebih lagi orang bukan Melayu. Kita tak soal asal usul apa. Tetapi negeri ini negeri Melayu.
Saya tegaskan ini negeri Melayu. Sebab itu UMNO dilahir atas tangga istana di Johor. Sesudah orang Melayu daripada akar umbi. Persatuan ni kecil-kecil aja, ada 20 orang ahli, 30 orang ahli datang berjumpa di Kelab Sultan Sulaiman. Kerana marahnya kepada British ketika itu. Oleh sebab merendahkan martabat raja. Nak tarik kuasa raja, nak jadikan raja kadi dan sebagainya. Orang Melayu marah. Orang Melayu bukan ada apa. Parang pun tak ada masa dia datang ke Kelab Sultan Sulaiman. Berbincang bagaimana nak jaga maruah bangsa Melayu dan maruah kita. Orang Melayu. Orang lain tak ada. Melayu aja. Pasal apa? Orang Melayu adalah rakyat negara ini. Itu bezanya. Orang Cina tak ada. Orang India tak ada. Walaupun dia ada di negara kita. Tapi dia tak berhimpun begitu. Kerana dia bukan rakyat. Kita kebetulan jadi rakyat raja tiap-tiap negeri. 9 raja ada rakyat dia. Kita nak pasport, kita kena pergi jumpa DO. DO bagi surat akuan bahawa kita ni rakyat raja. Kita jadi rakyat raja, kita boleh minta pasport. Kita boleh pergi keluar negeri. Itu bezanya. Orang Cina dia kena pergi ke pejabat British. Dia tak datang ke pejabat DO. Kerana DO tak ada hak nak bagi kepada dia. Sebab dia orang bukan rakyat sini. Bukan rakyat sultan. Itu beza besar. Itu bezanya. Dia boleh orang pertikai kedudukan kita orang Melayu. Orang asal dan sebagainya. Itu dia bukti. Sebab itu kita taat kepada raja kita. Raja kita pun simbol. Dia bukan ada kuasa. Dia bukan dia kata berjalan dengan machine gun, dengan apa nak tembak sana sini. Nak rampas kuasa orang tu, harta orang ni. Tak ada. Tak ada apa. Setahun sekali dia nak kereta ada bendera tu. Dia tabik. Tentu kan hari jadi dia. Itu simbol. Institusi di mana kita menumpah taat setia kita. Jadi saya rasa semua orang kena terima hakikat bahawa kita terkebelakang dalam banyak lapangan. Bahkan semua lapangan. Jadi kita nak catch up. Dan bukan mudah nak catch up. Kerana kita membenarkan orang menggunakan kebebasan dia dalam alam politik yang bebas, yang demokratik ni. You can go ahead. We'll try and catch you. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah bersiaran sejam lebih ya. Diam tak diam ni kita tak rasa. Masa berlalu begitu cepat kerana banyak sangat perkara yang dapat kita berkongsi dengan yang Berhormat Mulia Tengku pada sesi kali ini. Alhamdulillah banyak pesan yang telah disampaikan kepada ahli-ahli parti, kepada kepimpinan untuk kita mendepani dan menangani cabaran politik alaf baru yang serba mencabar, yang serba berubah. Mudah-mudahan kita akan dapat balik mandat. Itu yang paling penting ya, Yang Berhormat Tengku. Mudah-mudahan UMNO ini akan dapat balik mandat yang besar daripada rakyat bila ketikanya pada masa PRU yang lepas. Baik, sekian saja kita bersiaran pada kali ini. Kita akan bersama dengan pemimpin-pemimpin kita yang lain pula yang akan kita bawa perspektif yang berbeza, tajuk-tajuk lain untuk kita perkuatkan dan kita perkukuhkan parti kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berpuasa. Terima kasih Yang Berhormat Mulia Tengku. Assalamualaikum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Ya Allah, kami redha dengan ujian-Mu Ya Allah. Dan kami tahu juga Ya Allah, setiap penyakit Engkaulah yang menyembuhkannya. Setiap kesusahan Engkau jugalah yang akan memberi nikmat di akhirnya Ya Allah. Dan ujian-ujian itu hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai daya tahan ujian Ya Allah. Sesungguhnya Allah, kami terima hakikat itu Ya Allah. Namun kami dalam keadaan yang begini Ya Allah, dengan penuh keinsapan kami memohon padamu Ya Allah, bahawa tamatkanlah kesengsaraan wabak ini Ya Allah. Sesungguhnya ia bukan hanya penyakit yang perlukan perubatan Ya Allah. Ianya telah mengibatkan ekonomi kami,
perniagaan kami, usaha pertanian kami dan segala aktiviti pendidikan, keagamaan dan semua aktiviti yang berlangsung sebagai seorang insan biasa, ya Allah. Ianya telah terjejas bukan hanya di rumah kami, di kampung halaman kami, di taman kami, ya Allah, malah di seluruh dunia, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ini ujian berat yang datang daripada-Mu, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Berikanlah keampunan kepada kami, ya Allah. Kami bermunajat pada-Mu, ya Allah, agar Engkau kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Hamba-hamba yang telah Engkau uji dengan sepenuhnya, Allah, kami mohon sekali lagi pada-Mu, ya Allah, makbulkanlah doa kami. Taqabbal bina doa'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin.